Gapo dia? Barang membawa jadi murtad tu 3 perkara. 3 jalan, 3 cara menyebabkan jatuh murtad. Pertama, i'tikad yang salah, akidah yang salah. Ada akidah ni jadi fasik saja, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tidak jadi kafir lagi, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Masih lagi orang Islam lagi, cuma fasik saja. Seperti orang tak semaya. Orang tak semaya apa hukum dia? Fasik. Dia Islam, Islam lagi. Orang yang keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah ke, Mujassimah ke, akidah-akidah pelik ke, semua tu keluar daripada ahli sunnah jamaah, tak jadi kafir lagi. Islam lagi, tetapi keluar daripada ahli sunnah jamaah jadi fasik hukum dia. Ada orang kata tak kafir, tak payah dah, dia mungkin jadi kafir pun. Kalau jadi kafir baru kita tegur, nanti tunggu kafir dulu baru sesat. Tak syarat tunggu kafir. Kalau tak kafir pun kita kena cara juga. Orang tinggal semaya tak jadi kafir, tapi kita kena tegur dia tu sesat. Misalnya ada orang kata Wahabi ni tak jadi kafir, apa hidup marah kau Wahabi ni? Nanti tunggu kafir dulu kau. Kalau sesak saja pun kita kena cara dah, kita kena lawan, kena wi penerangan dah. Macam sesak supaya ping tu, tu berat sangat dah mengaku jadi Tuhan tu Seperti i'tikad dengan ketiadaan Tuhan. Tiada Tuhan, Allah tak ada Tuhan. Sudah. Pas dia ada, Tuhan tak ada. Berat, tak ada apa dah lah. Tak ada Tuhan lagu ni, berat lagu ni. Maka orang ni jadi kafir lah. Jadi kafir. Atau syak pada adanya. Hamba bukan kata tak ada, tapi hamba was-was ada kau tak Tuhan ni. Hamba tak aja tengok, tak aja jumpa kedai kopi pun tak ada kau ni. Tengok semaya pun tak ada, pergi ke Mekah pun tak ada, dalam Kaabah pun tak ada belaka. Kali tak ada Tuhan, hamba syak pun jadi kafir dah. Kena yakin 100%. Atau syak salah satu sifat daripada segala sifat yang diijma'kan ulama atasnya, seperti wahdaniyah. Tuhan tu esa, sifat. Tuhan tu ramah misalnya, punuh tak ada apa lah. Jadi kafir lah nyopenya. Apa? Ni ijma' sepakat ulama. Kata Tuhan tu wahdaniyah, qul huwallahu ahad. Tuhan itu tunggal. Atau i'tikad tidak jadi nabi bagi seorang nabi yang dijemuk atas nubuahnya. Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Musa, tu sepakat dah ulama kata dia tu nabi. Tiba-tiba ada orang kata dia tu bukan nabi. Maka jadi kafir juga, kerana menolak benda yang ijma' sepakat dah ulama kata dia nabi. Kalau engkar benda hak khilaf, Nabi Khidir, hangpa tak percaya Nabi Khidir, dia bukan nabi. Tak apa, sebab ada ulama kata dia wali. Tak apa, tak ada masalah ke apa. Atau i'tikad tidak ada hari kiamat. Hari kiamat ni tak ada. Sudah dalam Quran sebut hari kiamat tu ada. Yaumus saah, hari kebangkitan hari kiamat. Kabar-kabar dia kata tak ada, jadi kafir sebab engkar. Dan tidak ada syurga dan neraka. Syurga pun tak ada, neraka pun tak ada, sabit dengan ayat Quran tu. Mana-mana ayat Quran menyebut mengenai syurga, berapa banyak ayat Quran sebut mengenai neraka, tiba-tiba dia kata tak ada. Sudah tak ada apa dah lah. Maka hukumnya jadi kafir ni. Budak-budak sekolah pun tahu syurga neraka ni ada. Atau i'tikad manusia yang mati tidak dibangkitkan hidup kembali. Manusia lepas pada mati tak ada dah istilah kebangkitan, pakai mati pakai senyap gitu ya. Tak ada istilah hari kiamat kau gapo kebangkitan cara semula. Jadi kafir juga. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diijma' ke atasnya, sepakat dah ulama. Kalau benda khilaf tak apa dah. Kalau benda-benda khilaf kau gapo dia, maka tidak jadi kafir lagi. Cuma kalau benda tu kuat, hujah, tetapi kita ambil pendapat hak lemah. Misalnya masih Islam lagi, tetapi ada pendapat jadi fasik, tapi kafir tidak jadi. Ijma' atasnya yang diketahui akan dia daripada pekerjaan agama secara darurah. Ya, berarti orang tahu belaka benda ni, benda agama belaka, orang tahu dah kabar-kabar orang tak ngaku nabi ada. Berat. Keduanya perkataan, keduanya benda yang menyebabkan seorang itu jadi murtad adalah perkataan dia. Ni mulut kita kena jaga. Pertama hati. Kalau hati tu ada masalah, lama-lama dia berona, dia tubik pas mulut. Apabila mulut tu gerah sangat berona, dia kegi kepada perbuatan. Perbuatan tu lah sekali dah tu, lepas daripada hati dan perkataan. Maka sebab itulah hati ni kita kena jaga sungguh, minta doa dengan Tuhan.
Minta doa, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika abadan abada bi rahmat. Ya Allah, Tuhan yang Dialah yang membalik-balik ke hati dan mata pandangan hati, mata hati kita ni. Dalam satu detik dia boleh paling ke kita jadi baik, jadi jahat, jadi mukmin, jadi kafir, jadi gapo. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu sehingga aku mati dalam agamamu. Ni doa kita tiap-tiap hari ni. Antara amalan supaya kuat agama adalah baca kuliah ayyuhal kafirun. Tiap kali nak tidur baca kuliah ayyuhal kafirun. Siapa dia baca kuliah ayyuhal kafirun, terselamat ia daripada syirik kecil dan syirik halus, syirik gapo dia. Antara doa lagi yang selamat daripada syirik, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Baca tu 3 kali, maka selamat daripada semua jenis syirik, syirik halus, syirik kasar, syirik apa dia. Keduanya, seperti berkata kafir kepada orang Islam. Ni mulut ni kita ni. Nak marah setara mana jangan dok kata, bahasa kafir nak kata lagu tu. Kita panggil kafir kepada orang dok sembah Tuhan. Tidak kau jadi kafir. Ya kena panggil orang mukmin kepada orang Islam. Ni ataupun kita panggil orang Islam, orang kafir kita panggil orang dok lawan Tuhan, orang dok tak mengaku Allah Taala sebagai Tuhan kita panggil Islam. Terbalik. Lagu ni maka jadi kafir kecil lagu ni. Orang Islam molek-molek, dia semaya, mungkin dia fasik ke, dia tak semaya, kita gaduh nak kata kafir. Jangan dok gaduh kata kafir kepada orang. Nabi dalam hadis Muslim kata, siapa dia yang kata kafir kepada seseorang. Lah ni ada orang istilah takfiri ni. Ada satu kumpulan ni minat mengkafirkan orang. Situ syirik, situ bid'ah, situ syirik, situ syirik. Syirik ni kafir lah. Mensyirikkan Allah Taala, menduakan Tuhan. Maka mudah ia lupa hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata apabila seorang itu berkata kepada saudara dia, musyrik, kafir, maka berlaku betul kafir. Sama ada orang tu hak yang dituduh kafir itu berlaku buat benda kafir, maka jadi kafir. Kalau kafir itu tak buat benda hak dia kata, maka kafir itu naik atas kepala dia kerana dia telah menuduh ke orang Muslim sebagai kafir. Bahaya. Jangan duk menuduh. Nak marah setara mana kita tak jelas, jangan kena kecek tanya khabar. Ni derah-derah. Orang Islam tawasul, kata syirik, kata musyrik. Orang Islam ziarah kubur, kata syirik. Orang Islam begini, kata syirik. Syirik sesyirik-syirik dia. Kejap dia mentakfirkan orang saja. Ada orang ni, nama popok dia. Dia kata orang Islam ni dah buat syirik selama 800 tahun dah. Apabila saya mari, baru saya membersihkan syirik daripada kota Mekah dan kota Madinah. Dah buat syirik lama mana dah, beratus tahun dah. Saya yang menyelam. Allah mensyirikkan orang Islam secara beramai-ramai. Seorang kata jadi syirik dah. Tak boleh baik. Atau berkata Yahudi atau Nasrani kepada seorang Muslim, Yahudi, Nasrani. Ni kafir belaka, cuma nama Yahudi Nasrani. Atau berkata lepas daripada Allah, saya berlepas diri pada Allah Ta'ala, saya boleh hidup sendiri, saya tak perlu pada Allah. Menjadi kafir. Atau aku lepas daripada semaya. Semaya tak boleh dah. Aku tak semaya dah. Aku bisa dah. Aku tak perlu kepada semaya. Aku perlu kepada CJ. Aku perlu kepada duit. Tapi semaya, tak perlu dah. Maka jadi kafir. Kita kena semaya. Atau berkata, aku tidak kena sembahyang. Tak perlu dah semaya. Aku jadi wali, jadi gabah. Kafir juga. Atau berkata, iya aku ahli neraka. Sudah ada apa. Kita nak tunjuk warak suhu pun kapur. Jangan dah kata ambo ni ahli neraka, ambo ni kafir, nak tunjuk dia warak. Tu tolu lagu tu. Ya warak-warak duduk di hati, bukan duduk di mulut. Ada orang tu setengah tu nampak macam warak, saya ni tak pandai, saya ni bodoh, dia kecek lagu tu. Tapi kalau kita kata mu bodoh, marah dia seru hati. Dah kalau demo betul saat ni mengaku bodoh, dah kalau orang panggil demo bodoh, jadi demo tak seru. Patut tak seru hati lah demo. Berarti kata-kata saya mu saat ni saja. Nak suruh nampak demo warak, nak kata ambo bodoh, ambo gapo. Banyak mana orang kecek lagu ni. Saya tak cerdik, saya tak pandai. Apa kata demo pasal tak pandai? Seru hati demo apa kata ambo pandai. Dah saya kata demo tak pandai ni. Patut kalau demo betul-betul keluar daripada hati demo yang ikhlas, demo sebut saat ni, demo tak akan seru hati. Berarti demo saja-saja nak mujamalah.
Nak tunjuk demo tu warok kecek-kecek. Style warok kecek panggil hati sebalik dia. Kecek saya tak pandai, tapi nak suruh orang kata dia tu pandai. Ni masalah juga. Atau berkata, iya aku lepas daripada Islam, aku tak perlu kepada Islam, jadi kafir lah. Atau berkata kepada patung-patung dan berhala, itulah Tuhan orang kafir, Tuhan mencipta orang kafir, jadi kafir. Dewa Wisnu kau, dewa gapo Brahma kau, gapo dia. Itulah yang mencipta orang kafir, dewa Hindu, tu jadi kafir belah. Kau ada Tuhan selain daripada Allah Taala, kafir. Maka kalau dia tak tahu, misalnya dia cahaya telajuk lah, tak tahu, maka tak jadi kafir, tapi kena ajar kepada dia. Jangan kata lagu tu bila kalau tahu dia tahu dah, hukum dia jadi kafir. Kalau dia tahu perkataan tu buat kafir, dia kata baru jadi kafir. Tapi ramai lah ni kita tengok masyarakat ko, kita nampak dia tu pandai, ada kata dia mengaji pandai, dia pegawai, dia mengaji Inggeris, mengaji Amerika, mengaji gapo, cakap tak tahu. Tapi kecek kata-kata kadang-kadang menyebabkan nampak macam kafir. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia mengaji bukan ngaji agama, dia mengaji dunia, betul lah dia tak tahu. Maka kena beri penerangan, nasihat kepada dia. Salah ni awak kecek ni menyebabkan. Kalau dia kerah juga, dia tetap dah saya nak kecek juga, biar benda ni kafir. Memang saya sengeling gitu. Maka baru jadi kafir. Sebab tu kata-kata tu kita kena tanya dia. Kalau kita dengar orang tu berkata dengan kata-kata kafir, kita tanya dulu, apa awak kata lagu ni, awak tahu kodok hukum, kau ada orang paksa awak untuk bercakap lagu ni. Kalau bukan itu tak jadi kafir belaka. Perlu halus dalam perbahasan sebab mentakfirkan orang. Kerana mengkafirkan orang ni, nak maksud dia apabila kita hukumkan seorang tu kafir, berarti orang tu kekal dah dalam ngaku. Berat tu hukum. Atau membaca Al-Quran dengan kosak bersenda-sendanya wak gua, wak main-main Al-Quran buat gua jadi kafir. Dan kosak menghina akan dia, menghina Al-Quran, atau berkata iya aku berlepas daripada Quran dan sebagainya, tak perlu dah aku kepada Quran gini kau dia, tak perlu agama, tak perlu, menjadi kafir. Daripada perkataan-perkataan yang menentangkan kewajipan, benda wajib kita kata dak, semaya wajib kita kata dak, menghalalkan segala haram, aruk haram kita kata halal pula, terbalik lagu tu. Atau mengharamkan yang halal, terbalik lagu tu. Yang ketiga, perbuatan seperti sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk jadi kafir. Tengok tokong kita pergi sujud. Tanya dia, apa awak sujud? Saya nak muliakan dia lah Tuhan. Jadi kafir. Tapi kita tengok ada orang sujud depan tokong. Kita kata sudah kafir lah kahwin ni. Apa? Kita tanya dia, apa dia mau sujud? Saya jatuh pitih. Depan ni, saya duk itar lah. Duk itar tengok takut ada jatuh piti saya. Saya duk kokok-kokok nampak macam duk sujud lah duk depan tu. Maka hukum dia tak jadi kafir. Jadi sebab tu perbuatan zahir, jangan kita kata, kena tanya juga perbuatan zahir ni. Katanya Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir kata, kita beri contoh mudah lah. Perkataan dengan perbuatan. Apabila orang Islam kita kena takwil ke perbuatan dia tu tak jadi kafir. Lagu mana? Pertama perkataan. Seperti perkataan orang Kristian. Dia kata Nabi Isa menghidupkan orang mati. Orang Islam pun kata Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kata-kata orang Kristian menyebabkan jadi kafir kerana dia iktikad Nabi Isa betul-betul boleh menghidupkan orang mati. Manakala kata-kata orang Islam kata orang Nabi Isa menghidupkan orang mati, maka itu merupakan mukjizat seorang Nabi, disebut dalam Al-Quran pun dia. Maka kata-kata sama, tapi kalau keluar daripada orang Islam kita faham maksud dia tu apa dia. Berarti mukjizat. Memang Tuhan belaka buat dia sebagai Nabi menzahirkan kudrat Tuhan. Manakala orang kafir, dia betul-betul iktikad Nabi Isa tu Tuhan kau jadi kafir. Perbuatan pula kita tengok pada musim sejuk, api ada unggun api besar ya. Tiba-tiba kita tengok ada orang Islam buat lagu ni depan api. Buat gini. Tiba-tiba kita tengok orang Majusi pergi buat gini juga. Dia buat gini juga. Maka perbuatan orang Majusi itu jadi kafir, perbuatan orang Islam tak jadi kafir. Apa? Kerana kita faham orang Islam ni qarinah dia panggil. Ni panggil istilah bab qarinah. Ni kena ngaji dalam bab kafir, jangan mudah kata kafir kat orang. Apabila orang Islam tu kita faham, ya buat gini kafir tu bukan kata sembuh api dia panas, dia sejuk lah ni, dia panas, nak suruh panas tubuh dia. Majusi yang buat gini tu dia sembuh tu lagu tu. Maka jadi kafir kerana qarinah dia panggil. Sebab tu kata-kata keluar daripada orang Islam kita kena faham maksud dia lagu ni. Jangan kata mungkin lagu ni jadi kafir. Kita faham lah maksud dia tu gapo dia. Supaya orang kata gitulah macam-macam. Mana?
Dan menghina Al-Quran dengan pijak Al-Quran, jiri Al-Quran. Berat lagu ni. Atau menjatuh ke atau mencampuk ke tempat yang hina, pekong Al-Quran, kitab pekoh kau apa dia. Ada seorang tu tak tahulah dia rasa. PhD dia kalau. Ada tu dia kata kitab-kitab ni, kitab-kitab pondok, kitab-kitab kuning ni kena bakar dah. Bakar kitab kuning. Bapa ada salah lah apa dia nak bakar kitab agama tu. Ada kalimah Allah. Katanya Syekh Nuruddin, kalulah orang ni kata lagu ni dia kafir dah. Dia kata sungguh dia faham. Dia tak tahu kau dalam kitab tu ada nama Tuhan dalam apa. Dia kata nak bakar kitab. Dan yang dilewati benda-benda hina kita pekung atas najis kau apa dia. Al-Quran kau kitab maka kun. Demikian lagi hadis-hadis dan ilmu syarak kita buat gitu hukumnya haram. Bermula orang yang mengerjakan dosa besar wallahu a'lam.